proyek bertulis UPKK dibatalkan. Setiap pekerja e-hailing perlu jalani ujian kesihatan. Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Norlela Muhammad Noor dalam Berita Wilayah. Kota Kinabalu, daerah terbaru diisytiharkan zon merah selepas mencatat 42 kes positif COVID-19. Ini menjadikan angka keseluruhan zon merah di Malaysia sebanyak 28 mengikut statistik Kementerian Kesihatan KKM sehingga 12 tengah hari 16 April. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, kluster kes COVID-19 di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah, HWKKS Likas, turut menyumbang peningkatan kes bagi daerah Kota Kinabalu. Daripada 42 kes COVID-19 di daerah Kota Kinabalu, kluster tablik merekodkan 24 kes, manakala kluster anggota kesihatan 11 kes. Daripada 11 kes itu, 8 kes bertugas di HWKKS. Siasatan awal mendapati punca jangkitan kes adalah daripada luar hospital dan kemudiannya menjangkiti beberapa konteks sekerja. Tiada jangkitan silang kepada pesakit kerana semua anggota kesihatan menggunakan peralatan perlindungan peribadi PPE semasa bertugas. Mendapat aduan awam berhubung kebimbangan pekerja asing di Taman Peruna Sungai Udang, Melaka, Jabatan Kesihatan Negeri disaran untuk menjalankan ujian saringan COVID-19 kepada 300 pekerja berkenaan. Esko Pembangunan Daerah, Luar Bandar dan Pengurusan Banjir Negeri, Datuk Seri Idris Harun menyatakan ia susulan etika kebersihan yang tidak diamalkan selain tidak mematuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jadi saya mohon pihak Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan serta pejabat kesihatan daerah untuk mengadakan ujian penyakit. Sama ada mereka ini takut nanti dikhawatiri boleh menjadi penyebab kepada terjejasnya kesihatan awam di kawasan taman tersebut. Beliau terdahulu menyerahkan sumbangan kit makanan kepada petugas barisan hadapan di Sungai Udang dan turut menyuarakan penghargaan kepada mereka yang bertugas sepanjang tempoh PKP. Akibat bermain golf dalam tempoh PKP, 3 individu termasuk seorang pengurus kelab golf dipenjara 3 hari dan denda RM1,000. Mahkamah Majistret Batu Gajah menjatuhkan hukuman berkenaan terhadap Lau Teck San, 68 tahun, Tan Chi Kian, 59 tahun dan Eugene Wong Yat Ho, 37 tahun. Kesemua mereka mengaku bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nazratul Natrah Muhammad Yusof. Berdasarkan kertas pertuduhan, mereka didakwa melakukan kesalahan pada pagi 16 April di Kelab Golf Clearwater Sanctuary Resort Batu Gajah. Low, Tan dan Eugene didakwa berhimpun dalam kawasan tempat jangkitan bagi maksud sukan mengikut Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Mahkamah turut memerintahkan kesemua tertuduh menjalani hukuman penjara 2 bulan jika gagal membayar denda. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Fairuz Abdul Muttalib. 3,085 kes pengedaran dadah bernilai RM7.5 juta berjaya ditumpaskan polis sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Daripada angka itu, 3,923 individu diberkas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Ramli Din, ketika mendedahkan kejayaan itu, menyebut pengedaran dadah bergerak amat perlahan pada tahap pertama PKP, namun meningkat apabila masuk tahap berikutnya. Pelbagai modus operandi digunakan pengedar, termasuk menggunakan perkhidmatan penghantaran makanan. Jadi dalam sekatan jalan raya ini kita lihat
modus operandi yang digunakan ialah menggunakan motosikal. Motosikal yang paling banyak menggunakan motosikal lah. Lebih kurang 50% daripada kes-kes ini menggunakan motosikal. Selebihnya menggunakan kereta persendirian banyak 41% dan lain-lain kenderaan 9%. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Bukit Aman. Polis Selangor berjaya menumpaskan sindiket dadah yang bergiat aktif di Lembah Kelang selepas melakukan 5 serbuan di lokasi berbeza sekitar negeri itu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Selangor, ACP R. Sundralingam berkata, 7 suspek ditahan termasuk seorang wanita dan seorang remaja berusia di antara 14 hingga 44 tahun. Dalam kesemua serbuan itu, polis merampas lebih 14 kg dadah jenis syabu dan hampir 72,000 biji pil ekstasi. Oh, dia ni pembeli dengan pembekal. So, mula daripada pembeli, pembekal datang supply, so kita tangkap yang first case. Dari situ kita develop, dapat tangkapan kedua, ketiga, keempat dan akhirnya sampailah kepada pengedar utama ataupun stokis lah, di mana dia menyimpan dadah dalam kuantiti yang banyak di rumah dia di Wangsa Maju, di mana dapati ada 13 kg. Kesemua suspek ditahan reman 7 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan dilaksana, Polis Selangor telah berjaya menahan 407 orang dengan pelbagai kesalahan dadah. Cubaan kira-kira 200 pendatang asing tanpa izin parti etnik Rohingya memasuki perairan negara berjaya dipatahkan hasil tindakan pantas pesawat C-130H milik TUDM berpangkalan di Pangkalan Udara Subang. Panglima ATM Jeneral Tan Sri Effendi Buang yang mengesahkan perkara itu berkata ia hasil usaha memperketatkan kawalan dan rondaan persempadanan negara serta menghalang penularan kluster baru wabak COVID-19 berkemungkinan di bawah kumpulan parti yang cuba menceroboh perairan negara. Menerusi kenyataan, beliau menjelaskan melalui pengawasan maritim udara, anggotanya berjaya mengesan kehadiran sebuah bot parti Rohingya di kedudukan 60 Batu Nautika, Barat Pulau Langkawi dan memaklumkan TLDM. Bertindak balas daripada maklumat tersebut, TLDM telah mengatur gerak 2 buah kapal iaitu KD Lekiu dan KD Lekir menuju ke lokasi bagi tujuan pengawasan dan pengesahan. Sebuah helikopter Super Lynx dari KD Lekiu telah diterbangkan bagi mendapatkan gambaran jelas para penumpang bot berkenaan sebelum diiring keluar daripada perairan negara oleh kapal TLDM. Didapati kira-kira 200 etnik Rohingya berada dalam bot terdiri daripada lelaki, wanita dan kanak-kanak. Jelasnya kejayaan operasi pengawasan maritim udara adalah usaha bersepadu antara TLDM dan TUDM serta turut melibatkan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia dalam menjaga keselamatan dan kedaulatan perairan negara. Syarikat e-hailing perlu memastikan setiap pekerja mereka menjalani saringan kesihatan. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Kementerian Pengangkutan bakal mengeluarkan arahan berkenaan kepada semua syarikat e-hailing yang beroperasi. Manakala bagi restoran makanan segera, arahan sama akan dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP. Walaupun mereka daripada syarikat kecil di bandar kecil ataupun individu juga dibenarkan beroperasi. Walaupun untuk bandar-bandar kecil dan individu kita meminta mereka supaya berdaftar dengan PBT supaya kita dapat mengesan mereka. Mesyuarat juga memutuskan demi menjaga keselamatan penghantar makanan ini, kita memutuskan supaya mereka mesti menjalani saringan kesihatan. Dan saringan kesihatan boleh dilakukan di mana-mana, di klinik kesihatan ataupun di klinik-klinik swasta.
Syarat-syarat tersebut bagi memastikan keselamatan semua pihak termasuk pelanggan. Datuk Seri Ismail Sabri turut menegaskan pembukaan gerai atau bazar Ramadan secara berkelompok tidak dibenarkan sama sekali dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam perkembangan berkaitan, beliau sekali lagi menegaskan mana-mana badan bukan kerajaan NGO yang berhasrat untuk menghantar bantuan kepada sesiapa sahaja perlu mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Beliau menjawab pertanyaan mengenai tindakan segelintir NGO yang masih enggan mendaftar dengan JKM dan menghantar bantuan secara terus kepada beberapa pihak termasuk gelandangan. Mengenai operasi Perintah Kawalan Pergerakan, semalam polis telah menahan 1,057 individu, merangkumi 906 individu direman dan 151 individu dijamin polis. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, sebanyak 622 individu telah dituduh di mahkamah atas kesalahan mengingkari PKP, menjadikan jumlah keseluruhan ditangkap seramai 12,074 individu. Pihak polis bersama ATM telah mengadakan sebanyak 813 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 557,699 kenderaan. Selain itu, 57,344 pemeriksaan mengejut telah diadakan dan sebanyak 5,220 premis telah diperiksa. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan sebanyak 185 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding 180 pada hari sebelumnya. Seramai 16,391 individu sedang menjalani proses kuarantin wajib. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM memutuskan ujian penilaian kelas KAFA UPKK untuk subjek bertulis dijadualkan pada 28 September hingga 1 Oktober ini dibatalkan. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, keputusan itu selaras pembatalan peperiksaan UPSR dan PT3 serta penundaan tarikh peperiksaan SPM, SVM, STPM dan STAM ke tahun 2021. Keputusan ini adalah bagi memastikan keselamatan dan kesihatan murid-murid terjamin. Pembatalan UPKK tidak akan menjejaskan penilaian terhadap tahap penguasaan murid setelah mengikuti pendidikan KAFA bermula tahun 1 hingga tahun 6 di peringkat rendah. Kemenjadian murid dalam pendidikan KAFA boleh dinilai dengan berbagai kaedah. Justru bagi tujuan ini, JAKIM akan menetapkan satu kaedah pentaksiran baharu bagi menggantikan ujian bertulis tersebut. Beliau menyatakan demikian dalam perutusan menerusi laman Facebook hari ini. Seluruh masjid di Kedah dibenar mengadakan solat fardu berjemaah berkuat kuasa serta merta. Bagaimanapun jelas Mufti Kedah, Datuk Syekh Fazil Awang, bilangan jemaah tidak melebihi 3 individu terdiri imam dan ahli jawatan kuasa Qariah masjid, masing-masing bilal dan siap secara bergiliran. Bilangan jemaah kecil, namun dari sudut agama telah melepasi tuntutan fardu kifayah dalam Qariah. Kebenaran itu juga telah mendapat perkenan Sultan Kedah, Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah bagi memastikan syiar Islam terus terpelihara, terutama menjelang Ramadan. Kedudukan antara jemaah perlu dijarakkan 1 meter seperti saranan Kementerian Kesihatan. Namun katanya solat Jumaat serta sunat tarawih tidak dibenarkan. Tempoh seperti ini, pahala walaupun kita dapat lakukan i'tikaf di masjid, salat tahiyatul masjid, walaupun dah kita tidak dapat nak hadir ke masjid, tapi tadi saya katakan berdasarkan para hadis tadi akan dapat. Dan aktiviti-aktiviti yang lain, solat tarawih kita katakan, walaupun kita tidak boleh solat di masjid, kita boleh buat di rumah masing-masing bersama-sama dengan keluarga kita. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan sumbangan kepada pasukan keselamatan di sekatan jalan raya SJR di Taman Rakyat Mergong Alor Star. Dan berikut harga bahan bakar mingguan bermula tengah malam ini hingga 24 April depan.
Baiklah saudara, lintas langsung negeri-negeri dibuka dengan perkembangan dari negeri di bawah Bayu. Muhammad Dia Sahlan langsung dari RTM Kota Kinabalu. Teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Dia. Ya, Nurlillah. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan Sabah memberi kebenaran kepada Sabah Port Sendirian Berhad untuk mengeluarkan semua kargo dari gudang di semua pelabuhan negeri ini sejak Rabu hingga hari ini. Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Safar Untung berkata keputusan itu bertujuan mengelakkan kesesakan gudang dan kawasan penyimpanan kargo di pelabuhan dengan mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Dalam pada itu, Datuk Safar berkata kebenaran beroperasi dikeluarkan kerajaan negeri sebelum ini bagi perkhidmatan penting dan barangan keperluan serta semua kebenaran khas dilanjutkan sehingga 28 April ini mengikut tata cara pengoperasian ditetapkan. Menurut kenyataan Datuk Safar, kebenaran itu turut melibatkan semua pergerakan dan pengangkutan barangan keperluan serta perkhidmatan penting di antara daerah iaitu mulai 6 pagi hingga 6 petang. Turut dibenarkan syarikat telekomunikasi untuk membuka pusat perkhidmatan 3 hari seminggu iaitu pada Isnin, Rabu dan Jumaat mulai 9 pagi hingga 2 petang, manakala perkhidmatan pos dan kurier pula dibenarkan beroperasi setiap hari mulai 6 pagi hingga 6 petang. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 3 bermula 15 hingga 28 April ini. Seorang wanita berusia 38 tahun dari Kampung Kasuapan Pulau Gaya selamat melahirkan seorang bayi perempuan di kawasan berhampiran dataran Todak, Kota Kinabalu pada Rabu lalu. Menurut kenyataan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu ACP Habibi Haji Majinji, dalam kejadian 10.30 malam itu, wanita berkenaan tidak sempat dibawa ke Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah HWKKS Likas. Ketika kejadian, 2 anggota polis termasuk seorang anggota polis wanita sedang membuat pemantauan dan rondaan di kawasan berkenaan. Anggota polis wanita bersama kakak wanita itu kemudiannya telah membantu wanita tersebut. Wanita serta bayi yang selamat dilahirkan kemudiannya dibawa ke HWKKS bagi rawatan lanjut. ACP Habibi menyatakan sungguh pun dalam keadaan Perintah Kawalan Pergerakan, anggota polis akan terus membantu orang ramai yang berada dalam kesusahan, terutama kes kecemasan. Jabatan Air Negeri Sabah JANS bahagian Tawau berjaya mengesan 8 sambungan paip haram, masing-masing 6 di Batu 4 Jalan Apas dan 2 lagi di Kampung Membalua semalam. Ia susulan aduan yang diterima berkaitan kegiatan curi air di kawasan tersebut pada Rabu lalu. Jurutera Air Bahagian Tawau Asabri Robinson yang dihubungi pemberita RTM berkata operasi pemotongan 6 sambungan paip poli pelbagai saiz tanpa meter yang disambung secara terus ke paip utama bersaiz 225 mm untuk disalur ke penempatan setinggan di Kampung Sri Aman Batu 4 dijalankan kira-kira pukul 2 petang. Sementara itu operasi pemotongan 2 lagi paip poli yang disambung ke paip bersaiz 150 mm yang dikesan di Kampung Membalua dilakukan pada 8.25 malam. Kes berkenaan akan disiasat di bawah Seksyen 49(B) dan Seksyen 53 Enakmen Bekalan Air Negeri Sabah 2003 dan jika sabit kesalahan boleh didenda RM50,000 atau 2 tahun penjara. Sistem keselamatan siber perlu berada pada tahap maksimum bagi mengurangkan kadar penipuan siber khususnya sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilanjutkan sehingga 28 April. Pensyarah Kejuruteraan Universiti Malaysia Sabah Profesor Insinyur Dr. Rosalam Sarbatli berkata kepesatan teknologi maklumat dan komunikasi membuka ruang kepada penjenayah untuk membuat penipuan dalam talian. Katanya golongan yang kerap membuat pembelian dalam talian menjadi sasaran utama golongan tidak bertanggungjawab tersebut. Kalau kita ada platform yang dibangunkan oleh badan-badan tertentu yang dipercayai, maka garanti duit itu dia ada, dia belum dibayar sehingga pelanggan mengatakan bahawa dia telah menerima produk yang dihantar dalam keadaan baik dan memuaskan seperti mana yang dijanjikan. Beliau yang juga pengerusi Majlis Penasihat Pertubuhan Dadah dan Jenayah Sabah memberitahu pemberita RTM di Kota Kinabalu.
Baik, sekian dahulu sumbangan berita dari Sabah petang ini. Saudara, selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Stay at Home, duduk di rumah jangan keluar. Kembali bersama Nolela Muhammad Nor di Angkasa Puri. Silakan Nolela. Baik dia, terima kasih langsung dari RTM Kota Kinabalu. Pakej bantuan khas Sarawak Ku Sayang beri manfaat kepada seluruh rakyat bumi Kenyalang, amnya dan golongan peniaga kecil khasnya. Dan untuk laporan penuh, langsung bersama Debbie Amanda Padan di RTM Kuching. Silakan Debbie. Terima kasih Nolela di Angkasa Puri. Sebelum ke berita utama, berita terkini status COVID-19 di Sarawak. Hari ini sebanyak 10 kes baru positif COVID-19 direkodkan. Berlaku penurunan kes berbanding semalam iaitu sebanyak 16 kes. Jumlah bilangan kes di negeri ini ialah sebanyak 397 kes sejak 13 Mac lepas. Sehubungan itu, kerajaan negeri hari ini juga mengumumkan set penutup hidung dan mulut akan mula diagih kepada penduduk di zon merah esok menerusi pejabat daerah masing-masing. Kita ke berita utama. Peniaga kecil khasnya di Sarike yang sebelum ini tidak berlesen diseru untuk segera mendaftar dengan pihak berkuasa tempatan PBT. Menteri Muda Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Datuk Len Talif Saleh berkata, hal ini penting bagi membantu peniaga menerima bantuan khas Sarawak Ku Sayang berjumlah RM1,500. Datuk Len Talif Saleh yang juga Adun Kuala Rajang menjelaskan, setiap permohonan untuk mendapatkan bantuan itu akan dinilai dan disemak bagi memastikan mereka benar-benar menjalankan perniagaan kecil. Ini bagi mengelakkan individu tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan dengan mendaftar diri mereka walaupun tidak pernah menjalankan perniagaan. Mengulas berkaitan peniaga Bazar Ramadan pula, Datuk Len Talif menasihati agar golongan itu akur dengan keputusan kerajaan yang tidak membenarkan operasi Bazar Ramadan. Dalam keadaan PKP ini, kita melihat kaedah yang terbaik bagaimana kita dapat memudahkan warga di kawasan ini untuk berdaftar sebagai di bawah Sarawak Pay dan mana-manalah pendaftaran yang membolehkan mereka untuk terlibat di dalam perniagaan ini. Datuk Len bercakap demikian semasa sidang media di Pejabat Residen Sarike. Perbincangan juga sedang dibuat bagi mempertimbangkan 181 orang peniaga yang sudah berdaftar untuk berniaga di Bazar Ramadan di Sarike tahun ini untuk turut layak menerima bantuan Sarawak Ku Sayang itu. Polis Sarawak menahan 112 individu yang ingkar PKP tahap 3 dalam tempoh 24 jam sejak 8 pagi semalam hingga pagi tadi. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Dev Kumar dalam kenyataannya berkata, daripada jumlah tersebut 36 orang dituduh di mahkamah. Dalam kenyataan medianya, hari ini beliau mendedahkan Kuching merekodkan tangkapan tertinggi iaitu 36 orang diikuti dengan Miri 14 orang dan 14 orang di Padawan. Ini menjadikan keseluruhan 887 individu telah ditangkap dengan 520 orang dituduh di mahkamah kerana ingkar PKP sejak pelaksanaan tahap pertama bulan lepas. Dalam pada itu, Ketua Masyarakat di Bario boleh mengambil pendekatan tersendiri bagi mengawal pergerakan penduduk dalam tempoh PKP. Pegawai Tadbir Penguasa Pejabat Daerah Kecil Bario Edwin Jeranggai berkata, dengan kekurangan anggota polis di daerah kecil itu, Ketua Masyarakat perlu memainkan peranan secara berkesan. Saya memantau pergerakan anak buah masing-masing sebab polis memantau bagi kawasan jalan darat ataupun roadblock di sekitar Pekanbaru, tetapi di kampung masing-masing yang pedalaman yang tidak ada line telefon susah untuk dihubungi. Ditemui RTM di Bario, dedah Edwin lagi, pekan kecil dengan populasi sekitar 7,500 orang itu yang masih lagi bebas COVID-19 harus dikekalkan. Malah kawalan tentera darat di sempadan juga telah dipertingkatkan bagi memastikan tiada kemasukan penduduk negara jiran ke daerah itu. Bagi Panglima Medan Timur Tentera Darat, Lieutenant General Dato' Wira Zamros Muhammad Zain, pihaknya telah menutup semua pintu masuk dan jalan tikus di seluruh negeri dengan menempatkan anggota-anggota dalam unit kecil. Baik, sekian sumbangan berita dari Sarawak. Saya Debbie Amanda Padan. Stay at home, duduk di rumah. Kembali bersama Nolela di Angkasa Puri. Silakan. Baik Debbie, terima kasih. Baiklah saudara, bagi mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara, kita bersama pegawai meteorologi di sana. Silakan.
Assalamualaikum, salam hormat bersama Met Malaysia petang ini untuk informasi terkini keadaan cuaca. Baiklah, kita teruskan dengan melihat kepada keadaan pergerakan angin. Diperhatikan angin bertiup merentasi rantau Malaysia dari arah timuran dengan kelajuan adalah dalam jumlah kurang dari 30 km sejam. Dan apabila yang merentasi kawasan daratan, keadaan semakin lemah dan menjadi pelbagai hala dengan corak tiupan angin yang sebegini, kita jangkakan ianya adalah kondusif untuk pembentukan awan ribut petir. Dan untuk melihat keadaan dengan lebih terperinci, kita teruskan dengan paparan gemerada. Diperhatikan hujan dan ribut petir masih lagi berlaku untuk kawasan di sekitar bahagian selatan Kedah, begitu juga dengan negeri Perak, kawasan di pedalaman Pahang. Juga keadaan ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang ini. Dan untuk kawasan di negeri Selangor bahagian pedalaman juga kita jangkakan ianya akan mula berlaku sedikit masa lagi, dan keadaan hujan yang sedang berlaku ini kita jangkakan ianya boleh berterusan sehingga ke lewat petang ini. Dan keadaan hujan berserta ribut petir boleh menyebabkan kelajuan angin sehingga mencapai 50 km sejam dan juga ketampekan boleh jatuh di bawah 4 km. Dan dinasihatkan orang awam untuk tidak terdedah kepada keadaan apabila berlaku cuaca ribut petir kerana ia boleh mendatangkan risiko keselamatan. Dan seterusnya untuk Sabah dan Sarawak, diperhatikan Sabah secara amnya tiada hujan untuk petang ini, walau bagaimanapun masih lagi berlaku di satu dua kawasan hujan. Amnya di bahagian Sandakan, begitu juga dengan pantai barat. Dan untuk Sarawak, keadaan sebaliknya berlaku iaitu lebih lembap dengan hujan dari ribut petir tertumpu di sekitar bahagian pedalaman Kapit, Mukah, juga Kuching serta Seri Aman dan Samarahan serta Sariki. Seterusnya kita lihat terlebih dahulu ramalan cuaca untuk malam ini. Kita jangkakan keadaan cuaca akan reda dan hanya berlaku keadaan yang mendung dan hujan renyai-renyai berterusan terutamanya untuk bahagian di utara dan juga pedalaman negeri Sarawak. Dan seterusnya kita ke ramalan cuaca untuk bandar-bandar utama seluruh Malaysia. Saya Sharifah. Kita ke berita seterusnya. Sebagai memenuhi keperluan serta kegunaan petugas barisan hadapan, pelbagai pihak tampil membantu menyediakan peralatan pelindungan diri PPE, tidak terkecuali 25 penghuni penjara Marang. Dan laporan itu antara perkembangan semasa dari Terengganu. Jadi Muhammad Rashidi, Muhammad Isa di RTM Kuala Terengganu teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Rakan tugas di Angkasa Puri, terima kasih. Lebih 400 helai pakaian PPE berjaya disiapkan dalam tempoh 4 hari untuk kegunaan petugas barisan hadapan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu JKNT. Bantuan khidmat jahitan secara percuma ini ditawarkan mendapat perhatian JKNT menerusi Hospital Hulu Terengganu dan Klinik Mercang. Timbalan Pengarah Penjara Marang, Penguasa Penjara Muhammad Irwan Awang yakin penghasilan pakaian PPE ini mampu ditingkatkan dalam tempoh berkenaan dan menepati piawaian yang ditetapkan JKNT. InsyaAllah kita akan terima, mana dari segi penghasilannya takat ini kita boleh menghasilkan sebanyak 150 ke 200 helai sehari. Sementara itu, dua penghuni penjara yang turut serta menyiapkan PPE ini mengakui walaupun sedang menjalani hukuman atas kesalahan yang dilakukan, mereka bersedia memenuhi tempoh yang ditetapkan. Mana kami kata sepakat, mana dengan ikhlas hati, mana jahit ni dengan sukarela. Jadi itulah yang dapat kami bantu. Tanggungjawab saya tu nak membantu mana orang ramas yang minta tolong setakat mana saya mampulah. Kesemua mereka mempunyai sijil kemahiran skim latihan dual nasional yang diiktiraf Jabatan Pembangunan Kemahiran. Inisiatif serupa turut dilakukan penduduk Kampung Kepah Hulu Terengganu menerusi sumbangan Badan Bukan Kerajaan NGO.
Kesemua mereka berganding bahu menyiapkan keperluan itu untuk petugas kesihatan di daerah ini. Ni saya ni batu PPA. Nak batu benda lain tak boleh cakap bahasa saya dah. Batu tenaga je lah. Tolong jahit ni. Sangat teruja lah diberi kepercayaan untuk menyumbangkan sedikit tenaga daripada kami warga kampung ni. Jadi satu perkara yang kita rasa nikmat lah. Boleh membantu barisan hadapan kita untuk menjalankan tugas, insya-Allah. Sangat gembira lah sebab dapat menolong walaupun tak seberapa. Jadi kita dapat membantu para petugas yang berada di barisan hadapan. Jadi syukur alhamdulillah. Sehingga kini hampir 400 PPE telah dijahit penduduk kampung ini. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini juga penggunaan teknologi maklumat dimanfaatkan sepenuhnya masyarakat sekaligus telah mewujudkan perubahan sosial radikal. Tidak terkecuali sektor keusahawanan yang jelas memberi impak besar kepada ekonomi baharu. Pensyarah Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, Profesor Madya Dr. Safwan Muhammad Noor berpandangan ekonomi digital berteraskan kepercayaan serta mata wang menjadi penyelamat ketika sektor berkenaan berdepan ketidakstabilan akibat pandemik COVID-19. Perubahan sosial ekonomi yang ketara itu kini disifatkan sebagai norma baharu bagi masyarakat Malaysia. Dalam situasi hari ini, kepercayaan tersebut adalah penting dan isu keselamatan boleh dikawal seperti memastikan identiti, jarak dan servis yang kredibel dari sumber-sumber yang sah. Kondisi barang, jangka masa dan komen juga boleh diperolehi supaya pembeli dapat membuat keputusan dengan tepat. Bagi peniaga-peniaga dan usahawan pula, peer-to-peer dan crowdfunding serta perkongsian mobility membuka lebih banyak peluang kepada mereka. Kita dapat lihat petikan berita di mana setengah pihak dapat memperoleh lebih banyak rezeki dalam situasi semasa kerana perlunya servis-servis begini. Tegasnya dalam keseronokan membeli dalam talian, pengguna perlu menjadi bijak dengan menitik beratkan aspek keselamatan. Ini termasuk reputasi penjual agar tidak mudah terpedaya dengan mereka yang tidak bertanggungjawab. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Terengganu. Ingat, duduk di rumah, patuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Salam hormat dan sehingga berjumpa lagi. Baik, terima kasih Rashidi. Kesungguhan, tanggungjawab dan semangat berani memerangi COVID-19 membawa Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alustar bersama kaki tangannya bergotong royong menyiapkan set pakaian perlindungan diri PPE bagi kegunaan petugas barisan hadapan iaitu para doktor dan jururawat. Bukan hanya tenaga kerja daripada unit pemulih cara kerja Jabatan Perubatan Rehabilitasi yang bertindak menjahit pressure garment serta peralatan sokongan lain, kalangan doktor, pelajar kolej kejururawatan dan pelajar kolej pembantu perubatan turut bekerjasama menyiapkan pakaian berkenaan. Rusiah Abdul Hamid ke HSB bagi melihat kebersamaan mereka mendepani pandemik COVID-19. Unit pemulihan cara kerja Hospital Sultanah Bahiyah berjaya menyiapkan antara 380 hingga 400 unit PPE dalam sehari. Ia jauh daripada sasaran sebenar antara 700 hingga 800 PPE sehari untuk keperluan sebenar. Untuk itu, pelbagai pihak termasuk NGO perlu memainkan peranan membantu HSB dalam menyiapkan unit PPE ini untuk kegunaan semasa membantras COVID-19. Kerjasama 40 kaki tangan termasuk para doktor. Pasukan ini berjaya menyiapkan PPE lengkap bersekali kasut but dan tudung. Ketua Unit Pemulih Cara Kerja HSB, Marsila Mis menjelaskan semua prosedur kerja bermula daripada menggunting, mengecap, menjahit dan membungkus dilakukan sendiri. Purata sehari, mereka dapat menyiapkan antara 350 hingga 450 PPE. Namun ia masih jauh daripada sasaran yang diperlukan sehari iaitu lebih 800 unit. Atas sebab itu, kerjasama ramai diperlukan.
Ketika melalui tempoh getir ini, semangat kerjasama turut dizahirkan kaki tangan unit-unit lain seperti unit fisioterapi, perubatan, rehabilitasi, perpustakaan dan kualiti yang bertungkus lumus menyiapkan PPE mereka. Memang wajib untuk jadi jurupolis cara kerja tu kena tahu buat pressure garment. Jadi semua jurupolis cara kerja yang ada 20 lebih dekat HSB ni memang tahu menjahit lah, lelaki ke perempuan ke sama. Basic tu ada ke? Basic tu memang ada. Lepas tu yang staf-staf yang lain ni yang mana yang tahu menjahit, dia orang turunlah untuk membantu. Di sebalik bebanan kerja petugas barisan hadapan, timbul keseronokan berkhidmat kepada masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila melihat kebersamaan yang dipamerkan seumpama sebuah keluarga besar. Pengarah HSB, Dr. Zaitun Udin berkata, demi kepentingan masyarakat umum, mereka terus menunjukkan sikap tidak berkira dalam menjalankan tugas masing-masing. Selain daripada frontliner saya yang bertugas di kecemasan dan juga di ward-ward dan juga ICU, kita ada kumpulan-kumpulan lain yang membantu kita selain daripada NGO untuk membuat face shield, isolation gown, dan unit yang bekerja keras di Hospital Sanah Bahiyah adalah unit cara kerja, dan itulah kami punya, orang kata, production kami lah. Di sebalik lengkapnya PPE, ada pihak tampil menyalurkan sumbangan. Ia termasuk 4 unit mesin jahit industri dan mesin jahit tepi. Antaranya daripada pengerusi Dewan Perhimpunan Cina Kedah, Datuk Cheng Lai Hock, Pertubuhan Kebajikan Sunshine dan Persatuan Persahabatan Bermasyarakat Kedah. So pada minggu yang lepas, pihak Dewan Perhimpunan Cina telah menjerahkan 3 katil kegunaan pesakit dan juga 8 deep rings hanger kepada pihak Hospital Sultan Bahiyah, dan kita dijemput untuk melawat bilik jahitan di hospital, dan kita diberitahu bahawa memang banyak keperluan untuk mesin jahit. Yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Begitulah utuhnya perpaduan dalam kalangan warga HSB dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Kita teguh, kita menang. Laporan Rusia Abdul Hamid, RTM. Sebuah rumah berkembar 2 pintu di Kampung Alur Lalang, Jalan Berserah, Kuantan, musnah dalam kebakaran pagi tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Pahang, Anwar Hassan mengesahkan panggilan kecemasan diterima kira-kira pukul 10.30 pagi. Sepasukan pegawai dan anggota diketuai Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuantan, Timbalan Penguasa Bomba Kamaril Biza Muhammad Kasim bersama 19 anggota ke lokasi insiden. Sebaik tiba di lokasi, didapati kebakaran melibatkan sebuah kediaman berkembar dengan keluasan 80 kali 70 kaki persegi. Operasi pemadaman melibatkan sebuah jentera jenis LFRT, 2 jentera penyelamat dan pemadaman FRT, sebuah jentera tangki air dan sebuah jentera EMRS. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan 16 penghuni di kedua-dua rumah berkenaan selamat. Baiklah saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah 17 April 2020. Terus ikuti siaran kami untuk perkembangan terbaru, laporan COVID-19 dan berita semasa. Kekal duduk di rumah dan patuhi arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Saya Nurlela Muhammad Nur, salam hormat dan Assalamualaikum.